Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya Karzari Afindi, ini Ringkas TVS. Perjanjian penyelesaian komersial yang ditandatangani Kerajaan Sarawak dan Syarikat Petroleum Nasional Berhad Petronas bakal merancakkan lagi pembangunan industri petroleum di negara ini, terutama di Sarawak. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata ia akan membuka lembaran baru serta pelbagai peluang perniagaan dan pembangunan industri yang berkaitan di negeri ini. Dalam kenyataannya, beliau berkata anak syarikat Kerajaan Negeri Sarawak, Petroleum Sarawak Berhad, Petros, akan memainkan peranan yang lebih besar dalam industri minyak dan gas melalui kerjasama dengan Petronas. Antara lain, peluang turut dibuka kepada pemain industri perkhidmatan minyak dan gas di Sarawak untuk menceburi lebih banyak bidang perniagaan berkaitan industri tersebut. Malah, persetujuan kedua-dua pihak dalam memeterai perjanjian komersial tersebut melambangkan komitmen Kerajaan Persekutuan untuk menyelesaikan perkara ini secara bersama dengan Kerajaan Negeri Sarawak tanpa melibatkan tindakan undang-undang. Dalam pada itu, Kerajaan Sarawak dan Petronas bersetuju untuk menubuhkan kerangka kerja perundingan bagi memudahkan pemantauan pelaksanaan terma-terma perjanjian penyelesaian komersial. Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, ia bagi memastikan kepentingan negeri Sarawak dapat perhatian penuh oleh Petronas semasa proses membuat keputusan terutama berkaitan pengurusan operasi petroleum luar pesisir. Jelas beliau, walaupun Petroleum Sarawak Berhad Petros diberi kuasa untuk mengurus dan menjalankan operasi petroleum tempatan, Petronas akan menyediakan akses kepada Petros. Ia adalah akses kepada data yang diperoleh daripada usaha-usaha pembangunan petroleum syarikat minyak dan gas semasa di negeri ini. Tambah Awang Tengah, Kerajaan Sarawak akan terus bekerjasama dengan Petronas bagi mewujudkan persekitaran yang stabil dan mesra perlaburan yang kondusif untuk pembangunan dan pertumbuhan industri minyak dan gas yang mampan di negeri ini. Sementara itu, Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Petronas, Tengku Muhammad Taufik Tengku Aziz berkata, perjanjian itu melambangkan komitmen Petronas untuk menyokong Kerajaan Sarawak untuk menjadi pemain aktif dalam industri minyak dan gas menerusi Petros. Ia termasuk pembangunan pelan induk Sarawak Gas selain menggalak lebih banyak penyertaan vendor dari negeri ini. Menerusi langkah itu, katanya, beliau berharap pemberian lesen dapat dipercepatkan dan pemprosesan hal berkaitan di bawah bidang kuasa dipermudahkan bagi memastikan industri minyak dan gas terus berkembang. Dalam pada itu, katanya, Petronas telah mengagihkan nilai kontrak sebanyak 11.64 bilion ringgit sejak 2014. Jelasnya, kontrak diberikan kepada syarikat-syarikat di negeri ini yang terlibat dalam sektor tenaga. Bagi pengerusi bersama Jawatankuasa Rundingan antara Kerajaan Negeri Sarawak dan Petronas, Datuk Seri Fadilah Yusof, hasil rundingan ini merupakan semangat permuafakatan, persefahaman dan kerjasama yang baik. Lebih bermakna, katanya, upacara bersejarah itu disaksikan sendiri oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg. Dengan termeterainya perjanjian ini, Fadilah turut berharap semua pihak berkepentingan akan mencapai wawasan kemakmuran bersama 2030. Kita bertemu kembali. Ini pula lain kisahnya. Seorang lelaki berusia 40 tahun dijatuhi hukuman penjara 20 tahun dan 18 sebatan di Mahkamah Seksyen pada Isnin. Pesalah berasal dari bau dipercayai melakukan sumbang mahram dengan merogol anak tiri berulang kali sehingga mangsa mengandung.
Tertuduh mengaku bersalah sejurus dua pertuduhan masing-masing di bawah Seksyen 376B Kurungan 1 Kanun Keseksaan dibaca terhadapnya di hadapan Hakim Jason juga. Berdasarkan keterangan kes pertuduhan, tertuduh didakwa mula melakukan gangguan seksual terhadap mangsa sejak mangsa berusia 13 tahun dan oleh sebab itu, mangsa memilih untuk tinggal di rumah neneknya yang terletak di kampung sama. Berkongsi kepakaran bersama-sama. Itu tujuan dan matlamat Pusat Kemahiran Teknikal Vocational, Kejuruteraan dan Teknologi TVET dengan pihak industri bagi mengaplikasikan kemahiran yang dipelajari. Untuk itu, Kementerian Pendidikan Malaysia bersama Kolej Vocational Matang dan pihak industri telah menandatangani memorandum persefahaman untuk memperkasakan pendidikan teknikal dan vocational. Menteri Muda Perdagangan dan Pembangunan Perusahaan Kecil dan Sederhana Datuk Mohammad Naruddin Majais berkata, kerajaan memberi tumpuan seimbang dalam pembangunan modal insan yang tidak hanya fokus kepada akademik. Ia turut memberi penekanan kepada pembangunan tenaga mahir dalam bidang teknikal dan vocational. Senario seperti ini sudah berbeza kerana pada hari ini kerajaan memberi tumpuan kepada pelajar untuk belajar bukan sahaja mengejar kecemerlangan dalam bidang akademik tetapi juga dalam menguasai bidang kemahiran teknikal dan vocational di mana mereka ini akan belajar. Teks ucapannya dibacakan Ahli Dewan Undangan Negeri Demak Laut, Dr. Hazlan Hibni ketika mewakili Naruddin menyaksikan majlis MOU itu di Pusat Konvensyen Borneo Kuching, BCCK pada Isnin. Dalam pada itu, sokongan pihak industri akan memastikan kejayaan agenda pemerkasaan TVET dan manfaatnya pasti akan turut dirasai oleh negeri Sarawak ke arah sebuah negeri perindustrian bertaraf dunia. Semua program yang diajar di Kolej Vocational Matang itu telah diiktirafkan oleh MQA dan MPOT. Beri tepukan kepada warga pendidik Kolej Vocational Matang. Sabah setanian kepada semua pihak. Kerana dengan adanya pengiktirafan penuh ini daripada MQA dan MPOT inilah dikatakan Malaysian Board of Technologies telah mengiktirafkan kolej program-program bagi khidmat nasihat dari segi teknikal dan sebagainya. Selain daripada kita offer kalau ada student sedanyakah yang lepasannya nak mengadakan sama ada latihan praktikal ataupun mungkin kalau ada peluang pekerjaan kita boleh try to promote to the industry. Seterusnya, beberapa pendekatan tertentu telah diambil sebagai langkah bagi menyelesaikan masalah setinggan di Sarawak. Ia bagi merealisasikan misi sifar setinggan di Sarawak menjelang tahun 2025. Menteri Muda Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Datuk Len Talif Saleh berkata, antaranya ialah memperuntukkan unit rumah kosong bagi program perumahan rakyat dan minimum 20% unit rumah dimiliki baharu. Pertama dari segi pendekatan ya, di mana memperuntukkan unit-unit rumah kosong, that is stok rumah sedia ada bagi program perumahan rakyat PR, sewa dan rancangan perumahan rakyat RPR pada setinggan yang memohon serta yang menepati kriteria tertentu. Kedua ialah memperuntukkan minimum 20% unit rumah PPR dimiliki baharu yang dibangunkan oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan Malaysia KPKT pada setinggan yang memohon dan menepati kriteria. Dan ketiganya ialah memperuntukkan minimum 20% unit-unit rumah spektra permata yang dibangunkan di atas tanah HDC, Housing Development Corporation, kepada setinggan yang memohon dan menepati kriteria ini. Beliau yang juga Timbalan Pengerusi Jawatan Kuasa Setinggan Negeri Sarawak mendedahkan masalah setinggan ini telah wujud di Bandar Kuching, Miri, Bintulu dan Sibu, manakala bagi bandar kecil pula termasuk di Sarike, Bintangor, Betong dan Kapit. Kita sudah mengenal pasti tiap-tiap kawasan sama ada di Kuching, Sibu, Miri, Bintulu yang ditekankan atau di Betong seperti program SPS SPK, skim pembangunan pembesaran kampung dan skim pendapatan semula. Ini part daripada program untuk mengurangkan setinggan-setinggan ini. Jadi dan dalam skim ini kita kerajaan negeri
akan menyediakan infrastruktur yang komplit, seperti jalan raya diturap dan sebagainya lah. Beliau berkata demikian semasa ditemui media selepas merasmikan seminar kejuruteraan produk perkayuan di Kuching. Baik, laporan itu tadi mengakhiri Ringkas TVS. Teruskan kesetiaan anda bersama kami. Seperti mana kita tahu, kes rabies di Sarawak meningkat. Sekiranya terkena gigitan, segera mencuci permukaan luka dengan menggunakan sabun dan air yang bersih selama 15 minit dan segera ke klinik untuk mendapatkan rawatan selanjutnya. Saya Karzari Afindi, salam hormat dan jumpa lagi.